Terima kasih rakan setugas Syuhaida. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rukun Tetangga RT Persatuan Penduduk dan Badan Bukan Kerajaan NGO adalah tunjang kepada pemerkasaan perpaduan serta kesejahteraan komuniti. Menteri Perpaduan Negara dan Kesejahteraan Sosial Senator Waita Murty anak lelaki Ponusami berkata ketiga-tiga entiti komuniti itu perlu terus bekerjasama dan berganding bahu dalam melaksana aktiviti menjurus kepada usaha memperkukuhkan lagi semangat perpaduan demi kelangsungan keharmonian kaum. Senator P. Waita Murty berkata perpaduan bukan satu anugerah yang datang begitu sahaja, tetapi ia harus dibina, dipelihara dan diurus sebaiknya supaya kestabilan dan keharmonian negara dapat dikekalkan. Beliau berucap dalam Majlis Perhimpunan Perpaduan Demi Negara RT Persatuan Penduduk dan NGO Zon Borneo bagi Sabah dan Labuan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah, Datuk Baharin Idris. Kira-kira 1,000 warga RT, Persatuan Penduduk dan NGO di seluruh Sabah dan Labuan menghadiri perhimpunan ini yang diadakan bertujuan menyediakan platform berinteraksi dan bertukar pandangan bagi meningkatkan kerjasama dalam melaksanakan aktiviti kejiranan untuk kesejahteraan komuniti. Setakat ini, sebanyak 8,183 kawasan RT direkodkan di seluruh negara dan 1,052 daripadanya di Sabah. Keprihatinan kerajaan dan kebijaksanaan dalam mengotakkan janji mampu menjamin kerajaan yang kuat dan disegani. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan yang adil dan tidak mengenal warna kulit, prihatin dan menghidupkan suasana saling menghormati menjadi kekuatan kepada kepimpinan negeri dan negara. Katanya tidak ada tekanan yang boleh menggoncang kerajaan yang ada sekarang sekiranya apa yang dijanjikan kepimpinan dilaksanakan. Beliau berucap dalam Majlis Jalinan Aidilfitri Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Sabah, Datuk Christina Liu berkata, kerjasama dan keharmonian menjadi teras penting kerajaan negeri dalam pembangunan negara dan masyarakat khususnya di Sabah. Katanya, kedua-dua teras itu menjadi keutamaan pucuk pimpinan negeri yang menjadi kekuatan dan landasan kerajaan negeri yang boleh dipelajari negeri lain. Datuk Christina juga berkata, keharmonian kaum di Sabah terbukti dengan penduduknya berkongsi budaya, perayaan dan adat resam. Beliau berharap rakyat tidak hanya terhad berkongsi perayaan, malah dalam setiap amalan dan kehidupan seharian. Sabah terus memperkukuh keharmonian dan perpaduan dalam kalangan rakyat menerusi penganjuran pelbagai acara seperti Sukan Perahu Naga Antarabangsa yang terkandung dalam kalender pelancongan negara. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Christina Liu berkata, usaha itu selaras seranan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Abdal untuk menyemarakkan semangat keharmonian tanpa mengira perbezaan kaum dan latar belakang. Datuk Christina berkata ini terbukti apabila hampir 90% peserta menyertai pertandingan Perahu Naga Antarabangsa adalah terdiri daripada masyarakat Bumi Putra selain peserta dari Sarawak, Brunei, China dan Filipina. This is one of the very important event that the Chinese community have had. 90% of the participants are from our Bumi Putra community. So this is a very good example of the uniqueness of the state government. Beliau ditemui media dalam Majlis Pelancaran Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa 2019. Majlis pelancaran disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Hadir sama isterinya Tok Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Program derma darah perlu diperluas secara berkesan dan menjejaki masyarakat di luar bandar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata melihat kepada keperluan darah 6,000 pain sebulan di Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu, kempen menyedarkan masyarakat mengenai pendermaan darah amat penting. Saya sarankan supaya kempen penderma darah ini diperluaskan, bukan saja di tempat-tempat di kawasan bandar, bahkan juga di luar bandar. Perkara ini penting kerana masyarakat di luar bandar mereka tidak memahami betapa pentingnya kempen penderma darah ini.
Beliau berkata demikian selepas melancarkan Majlis Kempen Derma Darah XMRSM sempena Hari Derma Darah Sedunia Anjuran Persatuan Alumni Maktab Rendah Sains Semara MRSM Sabah dengan kerjasama Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth di Dewan Masyarakat Sempurna. Kempen tersebut menyasarkan kutipan 100 hingga 150 pain darah. Datuk Jawajan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, menderma darah merupakan antara kempen bersifat kemanusiaan kerana menderma darah mampu menyelamatkan lebih banyak nyawa. Beliau turut menasihatkan lebih banyak badan bukan kerajaan tampil mencairkan kempen menderma darah di Sabah dan Malaysia amnya. Program Sinda IT di 4 buah kampung dalam daerah Sepitang mampu membuka minda dan pengetahuan penduduk di kampung terlibat sekaligus mengurangkan jurang digital antara penduduk bandar dan luar bandar di negeri ini. 4 kampung berkenaan ialah Kampung Long Pasia, Long Miu, Iburu dan Meligan. Program tersebut anjuran Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah. Ketika merasmikan program itu, Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, program Sinda IT akan menghubungkan penduduk setempat dengan perkembangan semasa dalam negeri dan juga luar negara. Program ini julung-julung kali kita adakan dan kita pilih Kampung Long Pasia, iaitu kawasan yang pendalaman. Maksud kita ialah supaya masyarakat setempat walaupun berada di luar bandar ada keperluan untuk mereka celik ICT dan juga menggunakan beberapa aplikasi menggunakan ICT ataupun teknologi digital ini. Sementara itu, Ketua Penyelaras Program Sinda IT, Desni Lai berkata, program Sinda IT melibatkan 4 aktiviti utama iaitu Sinda Infografi, Sinda IT Tell You, Sinda IT Fun serta Sinda Vasi dan Sinda Beat. Selain daripada pendidikan, kita juga hendak dedahkan konsep ataupun pengetahuan dan kemahiran mengenai ICT. Tetapi bukan saja sekat IT ataupun peralatan dan teknologi yang berkaitan dengan IT, tetapi bagaimana untuk menggambling, bagaimana untuk menggunakan. Kami buat cipta microbit dengan macam mana mau kasih program Reno Micro dengan sensor. Saya sendiri merasa bahawa Sinda IT ini berguna bukan saja untuk saya tetapi untuk anak-anak yang akan datang ini supaya mereka tidak salah gunakannya. Yang kami sudah pelajari iaitu mengenai apa fungsi yang ada di dalam telefon tu. Banyaklah. Satu contoh iaitu snap speed. Di situ kami belajar mengedit gambar. Seramai 156 peserta terdiri daripada kanak-kanak, belia dan orang dewasa menyertai program tersebut. Turut berlangsung dalam majlis ini penyampaian sumbangan bernilai RM50,000 untuk pembinaan gereja dan RM15,000 untuk membaik pulih Sekolah Kebangsaan SK Long Pasia. Dalam majlis perasingan, Datuk Dr. Yusof turut melawat Pos Kawalan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Long Pasia yang menjaga sempadan antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dalam usaha mendapatkan 4,000 tong sampah bersaiz besar untuk diagihkan kepada 24 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini. Pembantu Menteri Kementerian berkenaan Hiu Vun Zin berkata penyediaan tong sampah itu bagi memudahkan pengurusan pembuangan sampah ke pusat pelupusan sampah di setiap daerah selain membolehkan kerja-kerja pembersihan di kawasan perbandaran dan pekan dilaksanakan sebaiknya. Keperluan di seluruh Sabah ni sekurang-kurang 4,000 lebih yang tong sampah yang besar yang diminta. Jadi kita pun usahakan dalam ini tahun kita laksanakan semua ini kasih sediakanlah untuk semua PPT. Hiu yang juga Adun Karamunting ditemui pemberita RTM dalam majlis gotong royong perdana Dun Karamunting di Pantai Pasir Putih, Sandakan. Kira-kira 200 orang dari 40 pelbagai agensi menyertai gotong royong ini. Mengulas pusat pelupusan sampah di Jalan Lai Fo Kim, Batu Lapan, Sandakan, beliau berkata pihak Majlis Perbandaran Sandakan kini sedang mengenal pasti kawasan sesuai
untuk dijadikan pusat pelupusan sampah baharu. Kontraktor yang terlibat dalam pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Libaran di Pekan Muhibah Sandakan diminta mempercepatkan pembinaan sekolah berkenaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Idris berkata ketika ini kerja-kerja membina sekolah tersebut siap 40% dan tersasar dari jadual ditetapkan. Beliau berharap pembinaan sekolah berkenaan disegerakan demi keselesaan pelajar. Jadi kita mengharapkan supaya pihak kontraktor ini mengambil inisiatif untuk dapat pembinaan yang dapat dipercepatkan. Dan ini memang penting untuk anak-anak sekolah, budak-budak sekolah untuk belajar. Beliau berkata demikian di Sandakan. Kebajikan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM akan terus diperjuangkan demi memastikan nasib mereka terbela. Ahli Parlimen Beaufort, Datuk Hajah Aziza Muhammad Dun berkata nasib golongan PVATM wajar dipelihara kerana mereka banyak berjasa dalam menjaga keamanan negara. Justru beliau akan mengemukakan kepada kerajaan agar peruntukan 10% membaik pulih rumah-rumah naif warga veteran ATM yang ditarik balik dipertimbangkan semula. Sebagai wakil rakyat di peringkat parlimen, saya akan bersuaralah mengemukakan ini kepada pihak kerajaan, khususnya kepada kementerian yang berkenaan supaya perkara ini mereka berikan pertimbangan semula. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran PVATM Cawangan Beaufort di Beaufort. Seramai 500 ahli PVATM Cawangan Beaufort hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini. Majlis turut diserikan dengan pertandingan pakaian tercantik Hari Raya, kategori kanak-kanak dan cabutan tiket bertuah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG berperanan penting dalam membantu pihak sekolah membangun dan memajukan sekolah secara menyeluruh kerana PIBG merupakan rakan kongsi terbaik kepada pihak sekolah. Menurut Yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan SK Srigaya Kota Kinabalu, Haji Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, menerusi PIBG, pihak sekolah dapat melaksanakan pelbagai program meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar selain aktiviti sukan dan program mendisiplinkan pelajar. Kita membantu dari segi untuk mencari dana dan juga kita membantu untuk segala program-program berkaitan dengan akademik dan juga berkaitan dengan aktiviti-aktiviti sukan, jalinan pintar dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Dengan jaringan itulah kita dapat memupukkan banyak elemen-elemen yang mana pihak polis boleh membantu dari segi penerangan, dari segi pameran di sekolah. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PIBG SK Srigaya di Kota Kinabalu. Guru dan ibu bapa yang ditemui menyokong penuh kerjasama padu antara PIBG dan guru. Sangat banyak peranan dalam membantu pihak sekolah. Terutama sekali dalam membantu meningkatkan PDP. Ibu bapa juga banyak melibatkan diri apabila pihak sekolah memerlukan bantuan. Memberi kemufakatan di kalangan ibu bapa dan pelajar. Lebih 1,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka ini. Antara tetamu yang hadir, bekas Yang di-Pertua Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, Tun Dr. Haji Sakaran Dandai dan isteri, Tuan Hajah Siti Rukayah Datuk Panglima Abdullah, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, serta para guru dan ibu bapa pelajar SK Srigaya Kota Kinabalu. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tawau menerima kemasukan kira-kira 200 bekas ahli UMNO. Ketua Penaja Bersatu Bahagian Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penyertaan ahli parti itu ke dalam Bersatu menunjukkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan pengerusi Bersatu yang juga Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Datuk Nizam berkata ia juga dapat dilihat apabila kira-kira 5,000 individu menghantar permohonan menyertai Bersatu bahagian Tawau sejak parti itu melebarkan sayapnya ke Sabah April lepas. Beliau ditemui pemberita dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri dan pelancaran Bersatu SAB di Jalan Damai Tawau. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita N7 dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Suhaida di Angkasa Puri. Silakan Suhaida.